Yang pertama ialah Nur Syamimin. Dia selaku ketua kumpulan kami, iaitu kumpulan 2, akan membentangkan tentang pengenalan, membahaskan isu pembentangan dan objektif. Seterusnya pula, peranan ahli kumpulan yang akan dibentang oleh saya sendiri, iaitu Revin Aries, anak Polin. Seterusnya, saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang kandungan tajuk kumpulan kami. Yang pertama ialah contoh bahan yang akan dibentangkan oleh Siti Nur Syazwina bagi bahagian kebaikan kempen Kitar Semula akan dibentangkan oleh Nurin dan Ana. Manakala keburukan bagi kempen Kitar Semula pula akan dibentangkan oleh Anastasia dan Imea Sipang. Seterusnya, bahagian kesimpulan. Bahagian kesimpulan pula akan dibentangkan oleh Dina Alma. Bahagian impak kepada masyarakat dan refleksi akan dibentangkan oleh Nur Fatin. Dan yang terakhir, video penyuntingan kami pula dibuat oleh Nur Aina Safwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Korang mesti nak tahu kan apa tu kempen Kitar Semula? Kempen Kitar Semula ialah memproses semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Selain itu, melalui kempen Kitar Semula juga dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan barang mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga dan sebagainya. Dalam erti sebenar, mengitar semula barang buangan akan menghasilkan bekalan baru bagi bahan yang sama, seperti contoh, kertas terpakai yang kita semula mampu menghasilkan kertas yang baharu. Justru, melalui kempen Kitar Semula ini, kami telah menyasarkan semua golongan masyarakat, iaitu daripada golongan muda sehingga ke golongan tua. Hal ini kerana kempen Kitar Semula adalah satu kempen yang sesuai untuk disertai oleh semua peringkat umum kerana ianya membawa kebaikan terhadap alam sekitar dan juga masyarakat. Selain itu, isu Kitar Semula bukanlah satu isu yang baharu untuk dikupaskan dan diperdengarkan, tetapi isu ini adalah isu yang jarang diketengahkan dan diberi perhatian oleh masyarakat. Masyarakat hanya menjadikan isu ini hanya sekadar kempen dan tidak memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap isu ini. Oleh itu, objektif utama kami dalam melaksanakan kempen Kitar Semula ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya aktiviti Kitar Semula, terutamanya pada ekosistem bumi. Selain itu, kami juga ingin mempertengahkan lagi isu ini agar masyarakat lebih cakna dan memberikan penekanan yang sewajarnya terhadap kempen Kitar Semula yang bukannya hanya sekadar masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Dan seterusnya, objektif kedua kami ialah untuk memberikan pendedahan mengenai kewujudan kilang Kitar Semula yang berada di dalam negara kita, dan objektif terakhir kami ialah untuk melahirkan masyarakat yang cinta akan alam sekitar dengan melakukan kempen Kitar Semula. Apakah kebaikan kempen Kitar Semula? Pertama, Kitar Semula untuk mengurangkan pencemaran. Longgokan bahan buangan di dalam tong sampah, lori dan tapak pelupusan sampah merupakan salah satu punca pencemaran dalam iklim. Melalui amalan Kitar Semula, ia dapat mengurangkan ancaman alam sekitar seperti pencemaran air bawah tanah dan udara. Kedua, Kitar Semula untuk menjimatkan kos. Dalam masa jangka panjang, mengitar semula adalah lebih menjimatkan kos berbanding usaha penyelenggaraan tapak pelupusan sampah. Jika program Kitar Semula bertambah cekap, sampah yang perlu dilupus akan semakin berkurangan. Seterusnya akan memanfaatkan kita kerana cas untuk pelupusan sampah dapat dikurangkan. Seterusnya, Kitar Semula untuk menjimatkan tenaga. Setiap tin aluminium yang baharu yang mesti dihasilkan untuk menggantikan tin yang tidak dikitar semula memerlukan 5 tan biji bauksit yang mesti dihancurkan menjadi alumina sebelum dileburkan. Proses ini dapat mencemarkan air permukaan dan air bawah tanah dan dapat merosakkan kesihatan manusia dan haiwan. Mengitar semula tin menjimatkan 90 hingga 95% tenaga yang diperlukan untuk membuat aluminium dari biji bauksit. Juga, mengitar 33 tin bersamaan 1 paun aluminium menjimatkan elektrik sekitar 7 kW per jam.
Akhir sekali, kitar semula untuk menyelamatkan hutan. Tahukah anda, untuk menghasilkan 1 tan kertas, sebanyak 17 pohon pokok harus ditebang. Mengitar semula kertas dapat mengurangkan bilangan pokok yang ditebang kerana pokok atau hutan merupakan sumber oksigen dan udara yang bersih untuk kita semua. Salam sejahtera, saya Anastasi Arzulis. Hari ini saya akan membentangkan keburukan kitar semula. Keburukan yang pertama ialah barang kitar semula agak mahal disebabkan oleh proses industri seperti pelunturan. Hal ini menyebabkan tiada jaminan bahawa produk baru kitar semula yang diperolehi mempunyai kualiti yang baik. Ini kerana juga kitar semula membuatkan produk daripada bahan-bahan yang terpakai. Keburukan yang kedua pula ialah bahan kimia yang digunakan dalam proses pelunturan, iaitu gas klorin. Gas klorin ini menyebabkan masalah kesihatan dari segi pernafasan dan boleh menyebabkan kematian berikutan kerosakan teruk pada tisu paru-paru. Dan keburukan yang ketiga pula ialah risiko pengitaran semula menggunakan mesin. Perkara ini boleh menyebabkan pencemaran udara kerana asap daripada kilang kitar semula. Dan keburukan yang terakhir pula ialah kemerosotan kualiti barang yang dikitar semula. Kemerosotan tersebut terjadi disebabkan barang kitar semula tidak disusun dengan betul. Contohnya, kertas berkualiti tinggi dicampurkan dengan serat berkualiti rendah seperti surat khabar atau bekas kaca yang mudah pecah. Seterusnya, impak kepada masyarakat. Kempen Kitar Semula ini memberi impak yang besar kepada masyarakat, antaranya untuk mendidik masyarakat menjadi rakyat yang menghargai kitar semula bukan boleh dengan one-off kempen sahaja. Inisiatif ini perlu dijalankan secara berterusan. Kempen Kitar Semula boleh dijalankan sehari, tapi untuk mendidik masyarakat menjiwai kitar semula memakan masa yang sangat lama. Tetapi, bila dinyatakan kempen ini akan diadakan secara bulanan, masyarakat akan mula berfikir untuk kitar semula item yang mungkin sebelum ini dibuang begitu sahaja. Melalui kempen Kitar Semula dapat memberi impak kepada masyarakat dengan mengurangkan penggunaan bahan mentah dan menggunakan sedikit tenaga berbanding pemprosesan bahan dari sumber asli. Oleh itu, alam semula jadi dapat dipelihara untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Tuntasnya, masyarakat tidak boleh memandang remeh perkara ini supaya alam ini selamat untuk didiami oleh generasi sekarang dan akan datang agar keindahan alam sekitar terus dapat dinikmati. Kesimpulannya, kitar semula merupakan satu kitar aliran yang dapat mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai dan boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi. Amalan kitar semula ini sangat penting bagi memastikan alam sekitar terus terjaga. Diharapkan kempen alam sekitar dapat memberi kesedaran kepada orang ramai untuk mengaplikasikan budaya kitar semula dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana pemeliharaan alam sekitar haruslah bermula dari gaya hidup masyarakat itu sendiri. Oleh itu, semua lapisan masyarakat haruslah berganding bahu memainkan peranan masing-masing dalam mengamalkan kitar semula agar dapat melahirkan generasi yang cinta akan alam sekitar. Refleksinya, pada pandangan saya, inisiatif kempen Kitar Semula ini sangat bagus. Saya menyokong sepenuhnya inisiatif begini dijalankan di kalangan masyarakat, apatah lagi di universiti di mana targetnya adalah kalangan cendekiawan dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Masyarakat menyatakan pandangan bahawa mempraktikkan kitar semula merupakan satu amalan yang baik, cinta terhadap alam sekitar sebagai menyahut seruan kerajaan menjadi insan yang mulia dan bertanggungjawab serta sebagai contoh kepada orang lain. Kesedaran ke atas kepentingan kempen kitar semula adalah agak tinggi di kalangan penduduk tempatan, akan tetapi bagi mempraktikkan amalan ini pada peringkat masyarakat umum adalah sukar. Isu yang harus difikirkan bersama ialah, adakah program kempen kitar semula yang dijalankan selama ini telah berjaya? Sejauh manakah peranan kita dalam menjayakan program kempen kitar semula ini di kawasan kejiranan kita? Justeru, pihak bertanggungjawab perlu memikirkan satu pendekatan holistik dan bersepadu agar program kempen kitar semula ini dapat disesuaikan dengan keadaan setempat dan mampu mengubah mentaliti masyarakat kita. Apa yang pasti, perubahan mentaliti ke arah merealisasikan program kempen kitar semula ini seharusnya bermula di peringkat mikro dengan komitmen awal oleh individu dan seterusnya komuniti. Terima kasih.